Polis kematian Zulfarhan, 6 penuntut UPNM dipenjara 18 tahun. Kelantan sasar 600,000 individu terima dos penggalak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah hari ini akan berita langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang. Fokus hari ini SMK St. Joseph Kuching dibuka semula. Pembukaan sekolah agama di Sabah bantu pelajar dalami ilmu agama dan 6 buah balai bomba dan penyelamat baru akan dibina di Pahang. Terus setia bersama Berita Wilayah. Enam penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dijatuhkan hukuman penjara 18 tahun kerana menyebabkan kematian tanpa niat terhadap pegawai Kadet Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 4 tahun lalu. Hakim Dato' Azman Abdullah menjatuhkan hukuman ke atas Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Mat Sofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Najmuddin Azhad, Muhammad Syabirin Sabri dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Kesemua mereka terlepas hukuman gantung sampai mati selepas hakim membebaskan mereka daripada tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Berikutan itu, mereka dijatuhkan hukuman mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara hingga 30 tahun dan dikenakan denda. 3 tahun penjara juga dijatuhkan terhadap 5 tertuduh kecuali Muhammad Syabirin serta 12 rakannya selepas didapati bersalah atas pertuduhan mencederakan Zulfarhan Osman. Hukuman penjara berkuat kuasa secara serentak. Mahkamah membenarkan pelaksanaan hukuman penjara 18 tahun bagi ke-6 penuntut ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Sementara itu, hukuman penjara 3 tahun berkuat kuasa hari ini. Hakim Dato' Azman Abdullah ketika membacakan penghakimannya berkata semua pihak terjejas ekoran kejadian tersebut. Tambah Dato' Azman, kalau sesuatu hukuman dijatuhkan dan diikat jamin, ia tidak memberi apa-apa kesan terhadap masyarakat. Hakim turut menyifatkan tindakan kesemua tertuduh seperti jenayah yang tiada belas kasihan. Zulfarhan dicucuh dengan streka wap dengan sengaja sehingga menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Kesemua mereka melakukan perbuatan itu di penginapan asrama di UPNM pada 21 Mei dan 22 Mei 2017. Zulfarhan meninggal dunia di Hospital Sedang pada 1 Jun 2017 dan selamat dikebumikan pada 2 Jun di Johor Bahru. Baik, ibu bapa pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Allahyarham Zulfarhan Osman mengucapkan terima kasih kepada hakim atas keputusan yang setimpal kepada tertuduh. Pendakwa raya akan memfailkan ke Mahkamah Rayuan dalam masa 14 hari dan pihak tertuduh juga akan memfailkan pembelaan di Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Secara jujurnya lah, saya maafkanlah kepada tertuduh yang membuat anak saya. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya maafkan, mungkin ada kelegaan di hati kan. Sementara itu, isterinya Hawa Osman meluahkan rasa syukur dan berharap hukuman ini akan menjadi pengajaran kepada tertuduh. Tertuduh, saya berharap mereka diberi peluang oleh hakim sebab kata hakim itu adalah peguam-peguam bela diorang mengatakan itu adalah kesalahan mereka yang pertama. Jadi jangan ada kesalahan kedua dan ketiga bagi mereka setelah mereka bebas daripada hukuman penjara. Itu yang saya minta. Baik, keutamaan diberikan kepada 600,000 petugas barisan hadapan, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit komorbid di Kelantan untuk menerima dos penggalak. Menurut Pengerusi Jawatan Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izzani Husin, setakat ini seramai 12,000 golongan terbabit telah menerima suntikan itu sejak Oktober lalu.
Katanya pengambilan suntikan dos penggalak ini bertujuan bagi memperkukuhkan lagi tahap imuniti badan menerima vaksin supaya terlindung daripada jangkitan virus COVID-19. Dan booster dose ini pun bukan perkara baru macam hepatitis. Kena ada booster dose macam triple antigen, polio, difteria, pertusis, semua tu ada booster dose. Jadi booster dose ni pada pengamatan kajiannya dengan memberi booster dose ini dia dapat meningkat lagi imuniti badan kita. Tambahan pula kita akan masuk kepada episod endemik bersama dengan COVID-19 ini. Beliau berkata demikian selepas melawat program suntikan dos penggalak vaksinasi COVID-19 kepada barisan hadapan di Kompleks Kota Darul Naim. Fenomena air pasang besar dan monsun timur laut dijangka berlaku di perairan Selangor melibatkan daerah Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Kelang selama 4 hari bermula Khamis ini. Menurut pemangku pegawai daerah Kelang, Muhammad Syahrizal Muhammad Saleh, berdasarkan jadual pasang surut air laut bagi Pelabuhan Kelang, paras air diramal akan berada pada paras tertinggi iaitu 5.6 meter. Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kelang mengaktifkan bilik gerakan bencana yang akan bertindak menyelaras pengendalian bencana. Selain itu, pasukan tinjauan turut diaktifkan bagi lokasi berisiko melibatkan pelbagai agensi. JBPD Kelang juga telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyediakan pusat pemindahan sementara mengikut jadual air pasang besar di dewan dan sekolah yang dikenal pasti seperti di Lampiran 1. Kita ada mewartakan sebanyak 71 pusat pemindahan sementara yang berkemungkinan yang mana akan disiap sedia sekiranya berlaku ada keperluan pusat. Di Kelang, 11 kawasan berisiko banjir ketika fenomena air pasang besar. Antaranya Kampung Tok Muda Pandamaran, Kampung Sungai Serdang dan Pulau Ketam. Perkembangan banjir. Di Melaka sehingga jam 4 petang, jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 149 penduduk terjejas daripada 38 keluarga. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka, kesemua mereka ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah Alu Gajah sejak malam tadi. PPS Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal kekal menempatkan seramai 26 penduduk terjejas banjir. PPS SJKC Sinwa 76 penduduk terjejas dan PPS Dewan Japirun Durian Tunggal menempatkan 47 penduduk terjejas banjir. Kawasan terjejas ialah Kampung Padang Keladi, Bukit Balai Durian Tunggal, Kampung Bukit Tambun, Pekan Durian Tunggal, Taman Murai Jaya dan Kampung Padang Kerbau. Manakala di Perlis sehingga pukul 2 petang tadi, 3 PPS dibuka di Arau menempatkan 108 penduduk terjejas dari 27 keluarga. PPS yang dibuka ialah Dewan Orang Ramai Kampung Kok Kelang, Sekolah Kebangsaan Arau dan Masjid Kampung Banggul Sena. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Muhammad Hazam Ismail, mereka dipindahkan sejak pukul 8 pagi tadi setelah kawasan berkenaan dinaiki air berikutan hujan lebat sejak petang semalam. Sehingga kini Angkatan Pertahanan Awam Polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan rela terus memantau keadaan banjir berikutan hujan masih turun sekitar Perlis. Seterusnya, pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi kelonggaran diberikan Kementerian Pendidikan dalam membenarkan pelajar memakai pakaian selain uniform sekolah sepanjang sesi persekolahan tahun ini. Terdapat aduan diterima daripada ibu bapa berkaitan tindakan sesetengah sekolah yang meminta pelajar memakai uniform lengkap. Selain itu, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Razif Majidin berkata pihak sekolah diminta menumpukan perhatian dalam mewujudkan pengudaraan yang baik di sekolah termasuk bilik guru bagi membendung penularan COVID-19. Kadang-kadang yang bilik guru yang menggunakan penghawa dingin sebagai contoh, ya, sebaiknya diusahakan supaya ada pengudaraan dibuka tingkat-tingkat bagi membolehkan
satu keadaan yang lebih selamat. Beliau ditemui ketika lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan Sumasih Pancur Muar. Baik, proses pengambilan guru fasa 1 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP telah selesai dan penawaran telah dikeluarkan kepada guru-guru terlibat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Majidin berkata pihaknya akan mengusahakan proses penempatan dalam masa terdekat. Menurutnya, proses pengambilan oleh SPP dijalankan secara berfasa mengikut subjek tertentu berikutan jumlah guru terlibat yang ramai iaitu 18,702 orang. Dan untuk fasa 1 surat keputusannya, penawarannya telah dikeluarkan oleh pihak SPP fasa 1 untuk subjek-subjek tertentu. Jadi untuk subjek-subjek tertentu fasa 1 dah selesai, ya. Proses pengambilan masih diteruskan sehingga kini dan pihak SPP masih menjalankan temumbual bagi pengambilan fasa 2. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Muar, Johor. Penganjuran Expo Teknologi dan Inovasi MTEX 21 Lembaga Teknologi Malaysia MBOT bakal menjadi platform bagi negara mencapai sasaran 45% pekerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba yakin program berkonsepkan pertandingan itu mampu menyuntik semangat pelajar institusi pengajian tinggi untuk menghasilkan produk berasaskan teknologi dan inovasi. Target kita ialah kepada mereka yang benar-benar menyertai dan juga berupaya dalam penyelesaian MBOT lah, iaitu Malaysian Board of Technologies. Kerana dalam MBOT ni dia ada taraf TS atau TC lah, yang mana ini pengiktirafan untuk mereka meningkatkan keupayaan hingga ke peringkat sarjana dan juga PhD. Peratusan pekerja berkemahiran tinggi di Malaysia ketika ini ialah pada kadar 28.6%. MTEX 21 yang bermula sejak 25 Oktober hingga 28 Februari 2022 merupakan expo julung kali diadakan dengan sasaran penyertaan pelajar tahun akhir diploma, ijazah sarjana muda dan ahli profesional MBOT. Datuk Seri Dr. Adham ditemui media selepas pelancaran MTEX 21 di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat, Johor. Polis Melaka menegaskan pihaknya tidak mengambil tindakan 2 darjat terhadap mana-mana parti politik sepanjang tempoh pilihan raya umum PRU Dun negeri itu. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, setiap tindakan yang diambil adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Setiap tindakan yang diambil oleh pihak polis ini adalah berlandaskan pada peraturan dan protokol siasatan yang terperinci. Sebelum kita ambil satu tindakan di lapangan tersebut, kita akan memberi nasihat, kita akan membuat penilaian lapangan, kita akan mengumpul bukti-bukti dan baru kita ambil satu tindakan. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak Polis Melaka tidak pernah menjalankan tugas 2 darjat ataupun pilih kasih ataupun siasatan yang berpilih-pilihlah dalam melaksanakan tugas. Kita hanya melaksanakan tugas berdasarkan peruntukan undang-undang dengan penuh budi bicara kebijaksanaan demi kepentingan kesihatan awam. Beliau memidas kenyataan Ahli Parlimen Iskandar Puteri DAP Lim Kit Siang yang mendakwa pihaknya berkuasa mengamalkan 2 darjat selepas mengenakan kompaun RM10,000 kepada PKR walaupun parti itu mengadakan ceramah tanpa kehadiran orang ramai secara fizikal. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka. Baik saudara, sebelum ke Sarawak kita ikuti perkembangan semasa cuaca bersama Pegawai Meteorologi Nur Farha Abdul Halim. Silakan.
Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Paparan imej satelit semasa menunjukkan letupan awan yang dicerap pada ketika ini lebih lagi lembap di hampir keseluruhan rantau negara kita dengan intensiti hujan yang agak tinggi di beberapa kawasan menyebabkan hujan dan ribut petir masih lagi berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, untuk paparan seterusnya adalah amaran cuaca peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu melibatkan kawasan pesisiran sehingga esok 3 November dijangkakan akan menyebabkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah. Oleh demikian kami menasihati penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Amaran angin kencang bagi laut dan juga bagi laut masih lagi dikekalkan sehingga 3 November hanya melibatkan kawasan perairan utara Kondor dan juga utara Reef North. Dijangkakan amaran ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya kita perhatikan pula kepada paparan bagi imej gema radar di semenanjung Malaysia untuk petang ini. Hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perlis, Pulau Langkawi dan juga di hampir keseluruhan negeri Kedah ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti dan keadaan hujan akan mula bergerak keluar ke bahagian perairan Selat Melaka Utara manakala hujan yang berpotensi berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu masih lagi berterusan sejak dari pagi tadi termasuklah di Pahang dan juga di negeri Johor dijangkakan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Di sekitar negeri Sembilan, ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku dijangkakan akan reda dalam sedikit saja masa lagi manakala keadaan adalah cerah di Kuala Lumpur termasuklah di sekitar Selangor. Untuk Sabah dan Sarawak pula keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat di pantai barat dan juga pedalaman Sabah masih lagi berlanjutan manakala di Sarawak hanya di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman dan termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Miri. Seterusnya bagi paparan model numerikal di jabatan kami untuk malam ini dijangkakan keadaan hujan masih lagi boleh berlaku di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia bermula dari Kelantan sehingga ke negeri Johor. Manakala di Sabah Sarawak hanya hujan berpotensi berlaku di bahagian pedalaman dan juga melibatkan bahagian Tawau negeri Sabah. Seterusnya kita lihat kepada paparan media yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia berkenaan dengan permulaan monsun timur laut yang akan berlaku pada esok 3 November 2021 dan dijangka akan berakhir menjelang Mac 2022 dan pada ketika ini beberapa episod hujan lebat masih lagi dijangkakan berpotensi berlaku di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia yang boleh mengakibatkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah dan jika berlaku air pasang besar di kawasan tersebut ia berisiko untuk menyebabkan banjir yang lebih buruk. Kami menasihati orang awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini ketika monsun timur laut berlaku sepanjang bulan ini. Seterusnya kita perhatikan pula kepada sumber daripada Pusat Hidrografi Nasional yang menunjukkan keadaan air pasang besar yang akan berlaku menjelang 4 hingga 7 November 2021 melibatkan beberapa kawasan di pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Dan Map Malaysia di sini menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Lim. Assalamualaikum.
Baik, kita ke perkembangan dari Sarawak. Antara tumpuan hari ini, bangunan blok Mill Hill Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Kuching berusia 139 tahun yang dibaik pulih dibuka semula hari ini. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan. Ya, terima kasih Alif. Bangunan blok Mill Hill Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Kuching berusia 139 tahun yang dibaik pulih selepas mengalami beberapa kerosakan dibuka semula hari ini. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu blok bersejarah itu dibina pada tahun 1886 sebagai bangunan kayu 2 tingkat sebelum bertukar wajah menjadi bangunan bata tingkat pada tahun 1895. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan pada tempoh berkenaan bangunan itu dikatakan sebagai bangunan terbesar di Sarawak yang dikagumi dengan sejarah, identiti dan warisan yang dibanggakan. Beliau turut menghargai usaha kolektif pelbagai pihak dalam kerja-kerja baik pulih bangunan blok sekolah terbabit yang menelan kos kira-kira 5.7 juta ringgit. Dalam pada itu, beliau juga menekankan SMK St. Joseph seperti sekolah mubalik lain di Sarawak yang mencerminkan keupayaan untuk menghargai dan meraihkan perbezaan dalam keunikan serta cara hidup sebagai rakyat Sarawak. Ketua Menteri memberitahu demikian menerusi teks ucapan yang disampaikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian di Kuching. Sebuah syarikat penerbangan swasta dari Singapura bercadang melebarkan sayap penerbangannya ke Miri awal tahun depan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, Scoot Tiger Air sendirian berhad buat masa ini hanya menyambungkan Singapura dan Kuching dengan jumlah penerbangan 3 kali seminggu dan akan menambah penerbangannya ke utara Sarawak selepas melihat perkembangan semasa. Menurut Datuk Lee, sudah tiba masanya syarikat-syarikat penerbangan mula beroperasi ke bandar-bandar utama di Sarawak. Katanya ia bagi memulihkan sektor penerbangan yang mengalami kemerosotan pengunjung dari Singapura sepanjang tahun lepas dengan hanya mencatatkan seramai 7,363 pengunjung sahaja. Namun beliau percaya jumlah pengunjung akan meningkat secara perlahan selepas pandemik COVID-19 bertambah baik dan jumlah vaksinasi dewasa mencecah lebih 91%. Datuk Lee menjelaskan perkara ini dalam satu kenyataan media di Kuching. Sebanyak 11 barangan terkawal dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hal ehwal pengguna cawangan Miri di bawah skim harga maksimum musim perayaan bersempena Deepavali yang bermula semalam sehingga 7 November nanti. Ketua cawangannya Jo Azmi Jamil bagaimanapun memberitahu harga barang terkawal tersebut hanya dikuatkuasakan di Bandaraya Miri. Jo Azmi berkata antara barangan tersebut termasuk ayam hidup, ayam standard, telur ayam, daging kambing biri-biri import bertulang, tomato, cili merah, kelapa biji dan kelapa parut. Beliau menambah pihaknya telah menjalankan pemeriksaan ke atas bekalan dan harga sempena pelaksanaan skim tersebut di beberapa premis perniagaan di sekitar Miri. Jo Azmi dalam kenyataan media juga memaklumkan hasil pemeriksaan di salah sebuah pasar raya di Pujut Miri semalam mendapati kesemua barangan kawalan dijual pada harga yang ditetapkan selain dijual pada harga lebih murah dan bekalan barangan mencukupi. Beliau dalam pada itu menasihati peniaga agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sekiranya gagal, tindakan undang-undang akan diambil. Orang ramai boleh membuat aduan ke pejabat KPDNHP Cawangan Miri di talian 085-412-862 atau laman sesawang eaduan.kpdnhp.gov.my. Warga kerja Radio Televisyen Malaysia Miri diseru terus mengekalkan momentum kerja yang cemerlang untuk penganjuran program dan aktiviti jabatan. Pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut memberitahu, kerja yang cemerlang dan lancar oleh warga kerja RTM termasuk di Miri selama ini merupakan hasil kerjasama selain komitmen tinggi menerusi kerja berpasukan. Lydia Paya menjelaskan meskipun negara dilanda pandemik COVID-19 sejak hampir 2 tahun lalu, namun amanah dan tanggungjawab warga RTM terhadap program dan aktiviti dilaksanakan dengan baik. Beliau berucap merasmikan Majlis Sekalung Budi Anjuran Kelab Sosial Miri FM di Miri. Lydia juga berharap semua warga kerja RTM Miri meneruskan semangat dedikasi dan cemerlang dalam budaya kerja untuk manfaat jabatan dan masyarakat.
Majlis ringkas yang meraihkan warga kerja RTM Miri yang telah bertungkus lumus terlibat dalam berbagai program jabatan di Miri turut diserikan dengan aktiviti cabutan bertuah dan persembahan oleh artis-artis jemputan showcase gema legenda Miri FM seperti Klon A. Ramli, Klon Ramli Sarip serta Ayai Ilusi. Kesatuan Guru Sarawak STU meminta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi perhatian untuk pembangunan pendidikan secara digital dalam pembentangan bajet 2022 dengan lebih terperinci. Presiden STU Adam Prakash Abdullah berkata, ini kerana sejak pandemik COVID-19 melanda, ia banyak memberi impak terhadap dunia pekerjaan dan pembelajaran. Sekaligus kemahiran digital amat diperlukan oleh semua pihak termasuk para guru dan pelajar. Kesatuan Guru Sarawak sebenarnya mengharapkan ada sesuatu pengumuman yang khusus tentang peningkatan kemahiran pendidikan digital dalam pembentangan bajet tersebut. Namun ianya tidak disebut secara khusus dan kita berharap adalah perhatian yang akan diberi terhadap pembangunan dan latihan pengajaran dan pelajaran secara digital dalam bajet yang telah diumumkan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga merasa amat terharu dan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas insentif khas alat bantuan mengajar secara sekali bayar sebanyak RM100 kepada guru sekolah di bawah KPM. Katanya ini jelas membuktikan keprihatinan pihak kerajaan dalam menghargai jasa guru yang menyediakan bahan mengajar tambahan kepada murid-murid semasa tempoh pandemik COVID-19 termasuk bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 yang diberikan kepada pelajar sekolah bagi meringankan beban ibu bapa untuk menanggung kos persekolahan anak-anak mereka kelak. Jumaat lepas, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam pembentangan bajet 2022 di Dewan Rakyat mengumumkan peruntukan berjumlah RM52.6 bilion kepada KPM. Tamasya Sukan Borneo akan kembali tahun hadapan selepas penantian 12 tahun acara itu tidak berlangsung. Menteri Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran acara itu juga mendapat respon positif daripada Sabah sekaligus ia akan diadakan secara bergilir pada tahun seterusnya. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, beberapa perancangan dibuat dengan pihak negeri di bawah bayu untuk mengadakan acara sukan tersebut dengan menitik beratkan faktor fasiliti yang terdapat di kedua-dua negeri itu. But then Sabah is very keen on it and I'm very sure nations like Brunei, Indonesia, they would be looking forward to participating in the Borneo Games. Tambahnya, beberapa negeri dari Semenanjung serta negara jiran yang lain seperti Singapura dan Filipina akan dipelawa untuk mengambil bahagian dalam beberapa acara sukan yang akan ditetapkan kelak. Menurut beliau, Brunei menjadi tuan rumah Sukan Borneo pada tahun 1954 di mana Sabah, Sarawak dan Brunei secara bergilir-gilir menganjurkan tamasya sukan tersebut. Sukan Borneo yang bersejarah itu bukan hanya menampilkan negara-negara di Kepulauan Borneo, malah turut disertai Semenanjung, Filipina dan Papua New Guinea. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan logo sport Sarawak di Pusat Akuatik Pandalela Rinong di Kuching. Pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Karim turut menyaksikan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Sukan Sarawak yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Ong Kong Swee dan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Soaidi. MOU tersebut adalah bagi menjalin kerjasama dalam bidang industri sukan di Sarawak selain memudahkan laluan pendidikan kepada atlet-atlet program pembangunan Sarawak melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin. Seterusnya, fokus dari negeri di bawah bayu. Ada cerita mengenai sekolah agama baru yang akan siap dan penyelesaian masalah air di Tuaran. Butirannya langsung bersama Anisia Dulus di Kota Kinabalu. Silakan.
Ya, Alif, Sekolah Menengah Agama baru di Beaufort, Keningau dan Tambunan dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arif berkata, dengan siapnya sekolah tersebut, ia bakal membuka peluang lebih ramai pelajar untuk mendalami ilmu agama khususnya di Sabah. Datuk Arifin berkata kerajaan negeri sentiasa menitikberatkan kepentingan pendidikan agama dan menajar pelajar agama yang cemerlang di negeri ini untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Anak-anak yang cemerlang ini sebahagiannya sudah berlepas ke Mesir dan ada yang mengambil pengajian di peringkat universiti di dalam negeri. Dan alhamdulillah pencapaian mereka juga baik pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah-Sekolah Agama peringkat negeri bagi tahun 2021 di Kota Kinabalu. Mengenai bajet negara 2022, Datuk Arifin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang memberi peruntukan besar kepada Sabah, khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau berkata sebahagian daripada peruntukan itu akan digunakan membaiki sekolah-sekolah daif, khususnya di kawasan luar bandar Sabah. Sepakat membawa berkat, masalah diselesaikan melalui perundingan. Begitulah yang dihadapi penduduk di Taman Sri Rugading, Tuaran apabila ketiadaan bekalan air sejak seminggu lalu akhirnya berjaya diselesaikan. Pengurusi Persatuan Taman Sri Rugading Abdul Rahan John berkata gangguan bekalan air dan tekanan air rendah bermula Khamis lalu berpunca daripada masalah teknikal di loji rawatan Telibung 1 dan 2. Dan pada hari ini kita sudah tahu puncak-puncak kenapa tidak air di Taman Sri Rugading dan kita sudah berbincang dengan manajemen serta Jabatan Air bahawa kita akan mengatasi masalah dalam masa terdekat. Penduduk kami di Taman Sri Rugading ini lebih kurang hampir 15,000, 10,000 ke 15,000 orang. Menanggung beban yang sangat berat untuk kami tanggung, iaitu ketiadaan air. Jadi kami harap penyelesaian itu jangka masa panjang, bukan setakat jangka masa pendek. Dan alhamdulillah respon daripada pihak Jabatan Air pun cukup baik, cukup bagus, cukup baik. Jabatan Air Daerah Tuaran menjangkakan aduan masalah air tersebut boleh diselesaikan segera. Antara langkah awal adalah mengisi tangki utama di Taman Sri Rugading untuk diagihkan kepada penduduk blok secara berperingkat. Petugas Barisan Hadapan dan Warga Emas di Sabah boleh mengambil dos penggalak secara percuma dan tanpa temujanji di mana-mana pusat kesihatan. Walau bagaimanapun mereka perlulah lengkap 2 dos vaksin selain genap tempoh antara 3 hingga 6 bulan. Mereka boleh ke pusat-pusat kesihatan untuk mendapatkan dos penggalak. Ini ianya diberi percuma, tidak ada temu janji. Yang penting untuk penerima dos Pfizer selepas 6 bulan daripada dos kedua, untuk Sinovac selepas 3 bulan daripada dos kedua. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sijil penghargaan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe aktif di Malaysia dan penyampaian bakul makanan kepada warga Emas Pawe di Kuala Penyu. Katanya, kerajaan telah merangka dasar-dasar untuk mensejahterakan warga emas dengan mewujudkan pelbagai aktiviti dan persatuan kerana menjelang tahun 2030, Malaysia akan mencapai taraf negara warga emas di mana 15% daripada penduduk akan mencapai umur 60 tahun ke atas. Sementara itu, Pawe Kuala Penyu menjadi antara 5 paling aktif di Malaysia semasa sambutan Hari Warga Emas pada 1 Oktober 2021 di Putrajaya. Yang belum lagi menjadi ahli PAWI dialu-alukan kerana kemudahan banyak di sini. Selain pada aktiviti biasa, kami ada 3 mesin mengurut badan, biskal dan yang satu lagi yang berjalan kaki. Jadi semua ini free. Antara aktiviti yang dijalankan adalah bertadarus, mengaji, bersenam, gotong royong, kraf tangan dan ceramah agama. Buat pertama kali, Lembaga Kokoh Malaysia LKM telah menyerahkan zakat perniagaan kepada Kerajaan Negeri Sabah berjumlah lebih RM1,428,000 melalui Majlis Ugama Islam Sabah MUIS.
Penyerahan zakat disampaikan pengerusi Lembaga Kokoh Malaysia, Rahimah Majid kepada Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin disaksikan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Rahimah Majid semasa ditemui di Istana Seri Kinabalu berharap dengan pembayaran zakat tersebut dapat membantu golongan yang memerlukan di negeri ini. Jelasnya lagi usaha ini juga mencerminkan tanggungjawab LKM dalam bersama-sama membangunkan lagi masyarakat di Sabah melalui industri kokoh. Seterusnya memberikan contoh kepada agensi kerajaan lain untuk menyumbang melalui zakat kepada kerajaan negeri. Sementara itu Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin mahu agar lebih ramai lagi pelbagai pihak dapat tampil menunaikan zakat perniagaan untuk disalurkan kepada golongan sasar. Kita harap banyak lagi syarikat-syarikat lain ataupun badan GLC yang memberi sumbangan kepada MUIS zakatnya untuk kita lebih rancak untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hadir sama Sahibu Samaha Mufti Negeri Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jafar, Timbalan Yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai serta pegawai-pegawai kanan MUIS. Universiti Malaysia Sabah UMS perlu memastikan lebih 97% pelajarnya dapat mengikuti sebahagian aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Langkah ini penting bagi memastikan setiap pelajar dapat meneruskan pengajian dengan bimbingan dan penilaian khususnya semasa berhadapan penularan pandemik COVID-19. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin turut menyokong inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 adalah bertepatan. Kebanyakannya adalah secara online dan sudah tentu kemudahan ini dapat membantu mereka untuk belajar dengan lebih sempurna lagi. Kerana kalau kita belajar, kalau katakan guna handphone pun, benda slide semuanya terlalu kecil untuk dia baca. Datuk Taufik memberitahu UMS juga telah memperuntukkan lebih RM1 juta sejak tahun lalu bagi membantu membekal peranti kepada lebih 100 siswa dan siswi B40. So bila bagi peranti ni dia sangat membantu yang macam dengan dia memberikan sedikit kekurangan lah beban kat kami. And then kalau untuk dari segi keluarga, kadang-kadang mungkin kalau rosak kita terpaksa bincang dengan kawan. So kita rasa segan nak minta tolong kan. So bila dapat bantuan ni, inisiatif ni sangat membantu bagi golongan pelajar lah. Dengan adanya bantuan ni kan dia sangat menjaga kebajikan mahasiswa lah. So mereka sentiasa keep on track dengan pengajian yang ada. Berhubung dengan bantuan peranti siswa. Jadi kalau saya sendiri, saya berasal daripada keluarga B40 dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu kami sepanjang proses pembelajaran dan proses PDP lah kan secara singkatnya di universiti ini sangat membantu kami lah. Sebagai ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah di pengajian tinggi, ini satu berita baik kerana dapat membantu untuk meringankan beban ibu bapa untuk membeli peranti kepada anak-anak mereka. Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS yang diwujudkan Mei lalu dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan UMS, ia khususnya keupayaan dalam pekerjaan perniagaan dalam talian selain sebagai penyedia kandungan kreatif media baharu. Menurut kenyataan Dekan ASTIF, Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Muhammad Dawam, penubuhan ASTIF sesuai dengan perubahan dunia akibat pandemik yang memerlukan kemahiran kreatif dan inovatif individu untuk beradaptasi senario baharu dalam peluang pasaran kerja semasa. Pandemik ini menyebabkan kemahiran seperti penyuntingan, fotografi, grafik dan pembikinan video yang melibatkan penciptaan kandungan kreatif semakin diperlukan dalam usaha mempromosi dan menjual pelbagai produk perniagaan. Sehubungan itu, ASTIF menawarkan kursus-kursus kemahiran dalam bidang seni, pengurusan dan keusahawanan kreatif, antaranya teknik penulisan media baru dan pengurusan penerbitan media. Baik, sekian laporan langsung dari Sabah pada kali ini. Teruskan amalan penjarakan fizikal dan pelitup separuh muka khususnya di tempat awam. Ingat, kita masih belum lagi menang COVID itu. Benar. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Alif.
Baik, terima kasih Enisia. Seterusnya, sebanyak 6 buah balai bomba dan penyelamat baharu akan dibina di Pahang, membabitkan 6 daerah di negeri itu. Terus saja ke studio berita RTM Kuantan bersama Fatin Naswar Rashid untuk perinciannya. Silakan Fatin. Baik Alif, sebanyak 3 buah balai bomba baru sedang dibina manakala 3 buah lagi telah menerima kelulusan dan akan dibina dalam masa yang terdekat. Menteri Besar Bahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, 6 buah balai tersebut ialah di Sungai Lembing Kuantan, Gohtong Jaya Genting Highlands, Kuala Tahan Jerantut, Cenor Maran, Bentelipis dan Gambang Kuantan. Jelas beliau, balai-balai bomba tersebut di dalam senarai kriteria terpenting di mana kesemuanya terletak di lokasi keperluan mendesak serta berkedudukan jauh daripada balai sedia ada. Saya nak ambil kesempatan di sini kepada Kerajaan Persekutuan, Kebetulan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail tadi itu Menteri, kerana kita mendapat dalam pembelaan 3 balai bomba di Sungai Lembing, Gontong Jaya dan di Kuala Tahan dalam pembelaan. Dan kita dapat daripada kelulusan baru, daripada 50% daripada kelulusan baru. Iaitu ada kelulusan baru, kita dapat 3 di Pahang. Dan ini memang keperluan lah, saya yakin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan balai bomba dan penyelamat Sungai Koyan, Lipis, Pahang. Bagi memastikan kawasan Pantai Cempaka di Kuantan terus terjaga daripada pencemaran sampah sarap, Alam Flora Sdn Bhd sedia menggalas tanggungjawab itu. Pantai Cempaka kini menjadi tumpuan orang ramai ekoran kawasan pantai yang cantik, namun sedikit terkesan ekoran tiada pengurusan secara sistematik terhadap kebersihannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Datuk Muhammad Zain Hassan, pihaknya telah berbincang dengan Majlis Bandaraya Kuantan MBK berhubung proses serahan kawasan Pantai Cempaka kepada Alam Flora bagi tujuan seliaan sisa sampah serta kerja-kerja pembersihan harian. Perbincangan telah dibuat, pada masa yang sama kita pun mengukur kawasan-kawasan, menentukan sempadannya, itu semua telah dilaksanakan. Dan insya-Allah saya rasa tengah menunggu, kita bersama-sama dengan pihak Azabul Kop sebenarnya, pihak Azabul Kop telah membawa perkara ini kepada Majlis Bandaraya dan pada masa yang sama tengah menunggu keputusan terakhir. Insya-Allah tak lama lagi saya rasa akan terlaksana. Sebelum ini, pihak Alam Flora turut menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR bersama penduduk kampung bagi aktiviti pembersihan serta pembuangan sampah bagi memastikan keselesaan pengunjung setiap minggu. Dalam pada itu, Ketua Kampung Cempaka Kamarisan Zahari, pihaknya menyambut baik hasrat yang disuarakan pihak Alam Flora itu. Kalau Alam Flora ambil alih, insya-Allah benda tu kebersihan kampung, pelancong pengunjung pun ramai. Ini kita nak. Jadi kalau sampah banyak, faham-faham sajalah orang nak mari kata ulat ada apa semua. Jadi tak seronok. Kita nak pengunjung biar ramai. Jadi orang kampung boleh datang ke hasil juga. Mana yang jual ikan masin, jual ikan, jual sotong apa semua. Jadi pendapatan dia lebih. Beliau berkata demikian selepas program Fun Ride dan Plogging sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2021 di Pantai Cempaka Kuantan. Program serampang 2 mata itu merupakan anjuran bersama antara RTM Pahang, Alam Flora dan Jabatan Alam Sekitar membabitkan 100 peserta. Persatuan Bantuan Masyarakat Malaysia PBMM Pahang memperuntukkan RM21,000 bagi program lawatan mesra dan penyerahan bantuan ke pusat-pusat jagaan terpilih di 7 daerah dalam negeri Pahang. Selain penyerahan bantuan, program turut diadakan bagi mendekati dan mendengar permasalahan yang dihadapi pusat-pusat jagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pengurusinya Kartigian Krishnan berkata program tersebut dijangka akan dilaksanakan sebelum musim tengkujuh tiba dengan peruntukan sebanyak RM3,000 bagi setiap daerah. So our next target kita akan pergi ke
kita akan buat lawatan ke daerah Jerentut dan seterusnya kita pergi ke daerah Temerloh. So then program tahun ni kita try to make it sebelum musim banjir. So next year onward, tahun depan onward, kita ada plan perancangan untuk kita buat plan perancangan untuk endemik bersama masyarakat tempatan. Selepas Kuantan, program yang sama turut akan diadakan di Jerantut, Temerloh, Bentong, Raub, Lipis dan Bera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bekalan harian dan makanan tengah hari menerusi program lawatan mesra ke Pusat Kebajikan Daerah Kuantan. Bagi Ketua Pegawai Operasi Permata Camar, Abdul Rahman Abdullah, bantuan yang dihulur oleh badan-badan bukan kerajaan NGO itu amat dialu-alukan. Jadi kami amat mengalu-alukanlah sumbangan yang diberikan oleh badan-badan NGO yang lain dalam kami meneruskan untuk membantu anak-anak yang berada di Permata Camar ni bagi memastikan kehidupan mereka di masa hadapan insya-Allah akan lebih cemerlang lagi dan akan mendatangkan kebaikan khususnya pada negara kita lah. Paparan itu tadi mengakhiri bingkisan berita dari Pahang untuk hari ini. Kita kembali bersama Alif. Baik, terima kasih Fatin. Seterusnya, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sentiasa bersedia untuk diatur gerak sekiranya banjir berlaku. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad berkata, 3 jenis pesawat disediakan namun helikopter EC-725 kebiasaannya akan digunakan bagi menghantar bantuan kepada yang terjejas banjir. Jelas beliau, pengurusan bencana diketuai oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang arahan. Untuk banjir setiap tahun kita akan standbykan pesawat helikopter, the main one. Yang keduanya C-130 ataupun A400M. Tiga-tiga jenis pesawat terbang ni adalah terbang yang selalu kita taskkan untuk. Dan antara tiga-tiga ni selalunya helikopter yang memainkan peranan yang paling besar sekali. Helikopter TUDM yang ada EC-725. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penutup eksersis Paradise Siri 8 2021 di Auditorium Inspra Pangkalan Udara Kuantan. Eksersis Paradise yang berlangsung selama 12 hari itu melibatkan 1,400 anggota dan pegawai. Ia bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan saling kendali dalam menjalankan operasi udara, menilai kesediaan tempur serta kecekapan pegawai dan anggota. Komuniti India luar bandar di Gua Musang, Kelantan giat membuat persiapan menyambut perayaan Deepavali Khamis ini. Walaupun menyambutnya secara sederhana, pesta cahaya diraihkan dalam suasana penuh ikatan kekeluargaan mengikut norma baharu. Bagi Ara Parimala yang tinggal di program perumahan rakyat PPR Gua Musang, keluarganya merasai beban perbelanjaan sambutan perayaan kali ini susulan peningkatan kos sara hidup ketika pandemik COVID-19. Namun perayaan tahun ini berbeza berikutan kebenaran rentas negeri yang membolehkan mereka menyambutnya bersama anak dan ahli keluarga lain. Sekarang tak cukup sebab barang kan sekarang semua naik harga, tak cukup lah. Sambutan raya pun ala kadar gitu lah. Ala kadar gitu macam itu saja. Kita adalah bajet sikit-sikit kumpul-kumpul. Sikit saja, tak ada banyak. Baju-baju ada belilah baju raya. Baju-baju adalah beli sikit-sikit. Tunggu anak balik ya. Tahun ni saya rasa gembira sebab anak semua mari. Bolehlah semua duduk sekali ya. Makan kuih ke apa. Senanglah gitu. 2 tahun tak balik, sedih juga. Anak tak balik pun sedih juga. Sekarang boleh dah. Esok lagi, happy kita. Anak sampai, kita happy lagi. Lebih 500 orang kaum India di daerah Gua Musang akan menyambut perayaan Deepavali Khamis ini. RTM Terengganu sentiasa mengorak langkah ke arah memperkasakan pengertian istilah keluarga Malaysia. Ia termasuk komuniti di Pulau Peranginan dan di kalangan penggiat industri pelancongan. Golongan ini dilihat mempunyai peranan besar dalam membantu kerajaan memberi kefahaman mengenai konsep keluarga Malaysia.
Menerusi program Kita Sehati Keluarga Malaysia Cakna Alam, RTM Terengganu berusaha mendekatkan jurang antara penduduk pulau dan daratan melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan serta berkongsi informasi dan kefahaman berkenaan kepentingan menjaga SOP ketika melancong. Jurutera Penyiaran Terengganu Fadli Ismail berkata, RTM sebagai badan penyiaran utama negara sentiasa hadir ke hadapan dalam usaha menerapkan semangat keluarga Malaysia di kalangan komuniti. Kita nak bawa semangat kita sehati itu daripada pihak kita sendirilah, TFM dan staff. And then yang kedua, kita nak terapkan sempena pembudayaan keluarga Malaysia sekarang ni kan. So kita nak bersama dengan komuniti di sini untuk sama-sama menghayati dari segi, tengoklah apa yang kita boleh bantu dari segi sektor pelancongan khususnya. Dan juga satu lagi, Cakna Alam itu sendiri, mana kita terlibat dengan aktiviti bersih pantai. Bagi pengurus besar Laguna Redang Beach Resort, usaha berkenaan dilihat bertepatan dalam mengembalikan semula keyakinan orang ramai selepas industri pelancongan terhenti akibat COVID-19. Sebagai langkah keselamatan untuk para pelancong yang bercuti ke Pulau Redang, mereka diwajibkan menjalani ujian antigen RTK COVID-19 di JT Shah Bandar sebelum menaiki bot. Seterusnya, bekalan minyak masak paket di daerah Timur Laut Pulau Pinang yang terjejas minggu lalu dijamin kembali pulih menjelang sambutan perayaan Deepavali. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Pulau Pinang, Muhammad Rizwan Abu Ghaffar, gangguan itu berlaku susulan penutupan sebuah kilang minyak masak di daerah tersebut akibat pandemik COVID-19. Packer ni dia pekerja dia ada kes COVID. Jadi dia perlu tutup. Ya, perlu tutup tu, jadi dia menjejaskan dia antara repacker yang paling tinggi lah dia punya kota. Dan dia disebabkan kes COVID tu kilang dia terpaksa ditutup dan dia mengganggu sedikitlah bekalan pada waktu itu. Dia punya ni dalam 150 tan. Tak untuk sebulan. Jelas beliau pihaknya akan menjalankan siasatan mengenai perkara berkenaan selain memberi jaminan bekalan minyak akan kembali pulih pada minggu ini. Sementara itu, Muhammad Rizwan menegaskan KPDN HCP akan menjalankan pemantauan harga bersempena perayaan Deepavali. Beliau berkata demikian selepas melancarkan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali di Pasar Chaurasta Georgetown pagi tadi. Polis Perak bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP ketika sambutan Deepavali yang bakal disambut Khamis ini. Timbalan Ketua Polis Perak, Deputi Komisioner Polis DCP Datuk Mazlan Santarai berkata, selain pemantauan rumah ke rumah, premis perniagaan turut menjadi tumpuan. Ini kerana kita tidak mahu berlakunya penyebaran COVID-19 yang tidak terkawal, yang boleh menggugat kesihatan dan keselamatan orang ramai. So itulah antaranya, dan kita akan pastikan pasukan-pasukan memantau ini menasihati, menegur, dan sekiranya didapati kesalahan serius, kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan compound. Ya, pekat. Beliau berkata demikian selepas majlis pelupusan eksibit dadah kontijen Perak di Ipoh. Program pertunjukan Fashion Mara in Fashion MIF adalah bertepatan dengan usaha Mara dalam merancakkan kembali industri fashion tanah air. Ia merupakan kesinambungan inisiatif Mara dalam memperkasa dan memperkukuhkan lagi usahawan-usahawan fashion setelah terkesan akibat pandemik COVID-19. Menariknya, ia merupakan pentas peragaan fashion pertama yang diadakan secara hybrid, iaitu secara fizikal dan dalam talian di negara ini. Firdaus Mokhtar ada laporannya. Ramai 20 mereka muda
menyertai Mara in Fashion Ready to Wear 2021 dengan bagi menyarakkan industri fashion tanah air di negara kita. Bertemakan identiti, ini sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada usahawan dan mereka muda khususnya. Pertunjukan dimeriahkan dengan penglibatan 20 mereka muda yang bakatnya digilap oleh Mara bagi menyemarakkan industri fashion tanah air. Mereka telah melalui beberapa siri latihan selama 6 bulan sejak September 2020 sehingga Februari tahun ini bagi menghasilkan rekaan yang terbaik. Inspirasi yang saya buat mostly untuk frontliner. So ada looks yang inspired daripada polis, daripada askar, even from rider pun ada. And then ada PPE suit kita buat. Sebagai appreciation during pandemic, this is the collection lah for our heroes. Untuk baju tu actually kita orang macam prepare untuk dia punya termasuk dan everything tu dalam 2 tahun untuk MIF ni, tapi untuk prepare baju tu for the jacket tu dalam 2 minggu lebih macam tu sebab kita buat benda tu memang details. So untuk jumpsuit tu dalam 3 hari macam tu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Mara, Datuk Zulkifli Osman, program MIF ini telah berjaya melahirkan 46 perakir fashion terkemuka yang mampu bersaing dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah salah satu program untuk pembangunan bisnes dan juga kita datang dengan kemudahan sokongan. Berarti usahawan yang kita lahirkan melalui program latihan, pembangunan bisnes dan sebagainya, kita sokong dengan kemudahan sokongan seperti pinjaman perniagaan, grant untuk certification dan sebagainya lah. Dan kita juga mempunyai banyak lot-lot perniagaan di seluruh negara lah yang kita tawarkan pada harga subsidi lah. Firdaus Mokhtar, Berita RTM. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri terutama ketika keluar rumah. Sentiasa patuh SOP, kita pasti menang. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.